Okey, pelajar tingkatan 4, cikgu nak recall satu topik yang kamu belajar iaitu topik pertama iaitu persamaan dan fungsi dan persamaan kuadratik. Okey. Alright, so let's have a look at this question. Ini adalah soalan penyelesaian masalah. It's a problem solving question. Alright, so dia kata Raja menunjukkan sebuah trapezium ABCD diberi luas trapezium ABCD ialah 80 cm square. The diagram shows a trapezium ABCD given that the area of the trapezium is 80 cm. So, luas. Ini adalah luas trapezium. Ini adalah trapezium. Ini adalah luas dia adalah 80. Dia sudah bagi. So, apa soalan pertama? Bentukkan satu persamaan kuadratik. Form a quadratic equation. Okay. Apabila mereka bagi kamu mana-mana soalan dan dia suruh kamu berikan satu persamaan kuadratik, dia suruh kamu bentukkan satu persamaan kuadratik, tengok balik soalan tu, apa maklumat yang dia bagi. Nampak tak dalam soalan ni dia bagi maklumat luas trapezium. Area of the trapezium dia sudah bagi. Kalau dia bagi maklumat luas trapezium, maka kamu kena gunakan konsep ataupun formula untuk luas trapezium. So apa formula untuk luas trapezium? Formula untuk luas trapezium adalah setengah iaitu 1/2 kali dengan hasil tambah dua sisi yang selari. Mana itu dua sisi selari? Inilah dua sisi yang selari, atas dan bawah. Sebab dia selari kan, parallel, 90 degree, 90 degree. So, dia selari. Dua sisi. Hasil tambah dua sisi yang selari. So, cikgu akan dapat 2x dekat atas. Saya tambah dengan yang ada dekat bawah, iaitu x tambah 1. Okey, x tambah 1. Darab dengan tinggi. So, inilah tinggi dia. Tinggi adalah garis tegak yang 90 darjah yang sambung dua-dua garis selari. So, tinggi dia adalah berapa? 2x. Apabila saya selesaikan formula area ini, saya dapat jawapan 80. Inilah maklumat yang dia bagi. Area of the trapezium is 80. Macam mana dapat area? Ini formula. Jawapan dia 80. Inilah cara kita tuliskan formula dia ataupun cara kita bentukkan persamaan kuadratik. So, kalau nak selesaikan benda ni sekarang. Okey. Yang ni semua darab. Dua ni dengan dua ni kita boleh buang. So, tinggal x sahaja dekat sini. Kita tinggal x sahaja dekat sini. Dah buang tinggal x. So, yang dalam ni kita cuba permudahkan. Kita akan dapat dekat depan sini 1 darab dengan 2x tambah x adalah 3x tambah 1. Dekat belakang ni ada darab dengan x sama dengan 80. So, yang ni semua darab. So, bila cikgu darab 1 dengan mana-mana number akan dapat benda yang sama lah. So, tak payah darab 1. Buang masa je. So, x ni bila darab, kena buat cara kembangkan. Dua-dua number ni kena darab. So, apabila kita darab, kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah dengan 1 darab x adalah x. So, 80 ni dia ada di sebelah sana. Saya bawa dia masuk ke dalam. Dia akan jadi tolak 80. Sebab ni positif. Bawa ke kiri jadi tolak 80. Dan persamaan dia akan jadi sama dengan berapa? Kosong. So, kenapa cikgu bawa 80 ke dalam? Sebab kalau dia kata persamaan kuadratik, you punya form kena sama dengan kosong. Ingat lagi tak formula ni? AX square plus BX plus C sama dengan kosong. Inilah bentuk persamaan kuadratik. Dan persamaan awak mesti sama dengan kosong kalau kamu nak tulis persamaan kuadratik. Alright, so kita sudah pun siap. Ini adalah persamaan kuadratik yang dia nak, quadratic equation. Now, number 2 dia kata apa? Cari nilai-nilai x. Find the values of x. So, macam mana kita cari nilai-nilai x dekat sini? So, cara kita cari nilai x adalah, okay, kita kena faktorkan dan caralah. Ada cara boleh masuk kalkulator. Saya harap pelajar semua dah ingat dah. Katakan cikgu buat cara pemfaktoran sekarang. So, kalau pemfaktoran dia akan ada dua kurungan. Kalau belakang tolak dengan tambah, dia akan jadi 1 confirm akan jadi tambah. Satu lagi akan jadi tolak. So, 3x dan x akan jadi 3x kuasa 2. 80 ni cikgu rasa 16 positif dan 5. 16 dan 5, 15. Okey. So, cikgu akan dapat kosong. Betul lah apa yang cikgu faktorkan. So, saya akan dapat 3x tambah 16 tu, jawapan dia sama dengan kosong. Atau, x tolak 5 tu, jawapan dia sama dengan kosong. So, dari sini saya akan dapat nilai x adalah negatif 16/3. Ataupun daripada sini x cikgu akan dapat jawapan dia berapa? 5. Okey. So, mungkin bila saya buat benda ni, ada pelajar akan tanya, cikgu macam mana cikgu buat pemfaktoran benda ni? Okey. Bila kamu dah biasa buat pemfaktoran, kamu boleh dapatlah jawapan macam ni. Okey, katakan kamu ni tak bagus sangat ataupun kamu dah kamu baru tengah buatlah pemfaktoran. Macam mana cara kamu belajar? Biasanya dekat sekolah kita akan gunakan kalkulator. Okey, kalau kamu ingat macam mana kita nak faktorkan persamaan ini sekarang? Okey, kita akan pergi kepada mode dan equation. Kalau kalkulator yang biasa FX570 yang satu lagi tu, kamu kena tekan 3 kali cari equation. Benda tu kan kamu tahu kan. So kalau kamu tahu, kita masukkan kepada function yang ketiga dekat sini. So A adalah apa yang ada di depan X kuasa 2. Depan X kuasa 2 ada berapa?
3, cikgu letak 3 dekat sana. Sama dengan B adalah apa yang ada di depan X. Depan X ada berapa? 1, cikgu letak 1. Dan C adalah apa yang tak ada X. Maka ini adalah you punya C. C dia adalah negatif berapa? 80. Apabila kamu masukkan 3 maklumat dalam tu, kalkulator akan bagi jawapan X yang pertama adalah berapa? 5. So, cikgu ajar awak macam mana satu lagi cara kamu akan buat. So, kalkulator bagi jawapan yang pertama adalah X sama dengan 5. Dan jawapan kedua, kalkulator bagi negatif 16 per 3. So, X kedua adalah negatif 16 per 3. So, daripada jawapan, kita tulis jalan kira pun boleh. So, macam mana kita nak tulis jalan kira? 5 ni bawa ke dalam. Bila kamu bawa ke dalam, dia akan jadi X tolak 5 sama dengan 0. Tulis. Ataupun, okay, yang ni pula, janganlah bawa negatif 16 per 3 masuk dalam. Kamu tulis sebagai X sama dengan X tambah 16 per 3. Mana boleh tulis macam ni? Ini salah, tak boleh buat. So, kalau ada ni, kamu bawa dulu 3. 3 times with X, you gonna get 3X. Dekat sini negatif 16 bawa dalam jadi positif 16 sama dengan 0. So sekarang dah ada 2 persamaan yang kosong. Letak je dalam kurungan X tolak 5 darab dengan 3X tambah 16 sama dengan 0. Okey, pemfaktoran ni sama je. 3X tambah 16, 3X tambah 16. X tolak 5, X tolak 5 sama dengan 0. Sama je. Okey, so kamu boleh buat cara dari bawah ke atas gunakan kalkulator. Atau kalau kamu dah pandai, boleh je kamu buat cara pemfaktoran seperti ni. Kalau kamu dah expert lah. Alright. Ada pelajar dia akan tanya saya, cikgu, jawapan X yang negatif ni tak boleh pakai kan? Okey. Kenapa tak boleh pakai? Ada sebab, ada alasan dia. Kamu tak boleh saja kata negatif ni tak boleh pakai. Okey, kenapa dia tak boleh pakai? Sebab, katakan saya ganti X ni dengan negatif 16 per 3. Saya gantilah. Saya ganti. So, katakan dekat sana dia tulis 2X kan? Cikgu buat kat tepi sini. Dia kata 2X. Okey. Bila saya ganti X tu negatif 16 per 3, yang akan jadi adalah 2 darab negatif 16 per 3. Apabila saya permudahkan benda ni, saya akan dapat negatif 32 per 3. Inilah apa yang saya akan dapat apabila saya darab benda ni dekat dalam lah. Okey, bagi tahu cikgu secara logik. Boleh tak panjang sisi trapezium ada jawapan dalam bentuk negatif? Negatif 32 per 3. Mana ada panjang dalam bentuk negatif? Sebab tu, jawapan negatif ni tidak boleh digunakan. So, kita ambil jawapan X sama dengan 5. Okey, kita tengok yang ketiga. Dia kata apa? Hitung panjang AD dan BD dengan menggunakan nilai X yang positif. Dia nak nilai X yang positif. Okey, panjang AD dengan BD. So, kita tengok dulu mana AD, mana BD. So, ini adalah AD. So, dia nak awak cari panjang AD. Okey. Dan panjang BD. Kita kena cari dua panjang ni. Alright. Okay. Kita buat sekarang lah. Kita buat je. Okey. Kalau nak cari panjang AD dekat sini, confirm kita kena gunakan konsep segitiga bersudut tegak ataupun kita gunakan Pythagoras theorem. Okey. Kalau kita gunakan Pythagoras theorem, logik Yang ni X tambah 1 kan? X yang positif berapa tadi jawapan dia? 5. So, maka kita gunakan X dia berapa? 5. Kalau kita guna X 5, 5 tambah 1, panjangnya adalah berapa? 6. Kita sudah tahulah 6. 2X. X dia berapa tadi? 5. So, 5 darab 2, kita akan dapat 10. Panjang tepi ni kita akan dapat apa? 10. Okey? Dan yang ni pula 2X. 2X maksudnya apa? 2 darab 5 lah. Sebab X tu kan tadi 5 kan? So, 2 darab 5, 10. Seluruh panjang ni adalah 10. Yang dalam ni 6. Maka, yang ni adalah 6. Yang kecil ni adalah berapa? 4. Kita sudah tahu 4. Alright. So, kalau yang tepi ni 10, yang ni pun 10 kan? Yang ni pun 10. Tinggi dia yang sama je kan? Okay. Sekarang saya gunakan Pythagoras theorem untuk cari panjang AD. Okay. Pythagoras theorem. Saya harap kamu masih lagi ingat. Pythagoras theorem kalau kamu nak guna, formula dia adalah AD cos 2 iaitu hypotenuse AD. Macam mana tahu ini hypotenuse? Sebab dia ada bertentangan dengan 90 darjah. Okay. So, AD cos 2 sama dengan A yang ni lah, yang panjang pendek dua-dua ni lah, kita cos 2 dan tambahkan 4 cos 2 tambah dengan tingginya adalah 10 cos 2. So, AD cos 2 kamu akan dapat 4 cos 2 16 tambah dengan 10 cos 2 100, kamu akan dapat 116. Maka AD adalah punca cos 2 116. Apabila saya punca cos 2 116 katakan, okey. Katakan saya nak punca cos 2 116. Alright, punca cos 2 116. Jawapan dia adalah 2 punca 29. Okey. Ataupun kalau kita tukar dalam bentuk desimal, cikgu akan dapat 10.77. So panjang AD adalah 10.77 cm. So ini adalah jawapan
untuk AD. Alright, saya dah cari AD. Dia suruh kita cari apa? AD dan BD kita kena cari. So macam mana nak cari BD pula sekarang? Kita tengok mana BD. So ini adalah garis BD yang kita nak cari. Kalau kita nak cari garis BD, ini adalah segitiga bersudut tegak, maka bolehlah kita gunakan Pythagoras theorem juga untuk cari panjang apa? BD. So macam mana kita cari panjang BD? Same thing. BD adalah hipotenus, maka BD cos 2 sama dengan 6 cos 2 tambah 10 cos 2. 6 cos 2 tambah dengan 10 cos 2. So, BD cos 2 kamu akan dapat 36 tambah 100, 136. Maka BD adalah punca cos 2 136. Saya akan dapat jawapan. Okay, kita cuba lagi. Punca cos 2 136 sekarang. Okay, punca cos 2 136. Cukup akan dapat 2 root 34 ataupun kita panggil sebagai 11.66 dalam desimal. 11.66 cm dalam bentuk perpuluhan. So, ini adalah satu soalan, okay, yang boleh kamu recall balik. Saya telah bantu awak, okay. So, pelajar boleh go through this and then good luck.